Buletin Asper bersama saya Nurul Afika dan rakan penyampai. Saya Munirah, teruskan setia bersama. Kebelakangan ini, masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor perdagangan di Malaysia bagaikan tidak berpenghujung, terutamanya dalam sektor industri kelapa sawit, meskipun pelbagai usaha telah diambil oleh syarikat-syarikat terbabit dan pihak berkuasa demi menjaga kepentingan hampir 1,5 juta pekebun kecil. Ketika usaha giat dilaksanakan bagi mengakhiri kebuntuan ini, penularan COVID-19 menyebabkan keadaan kembali kepada asal. Bukan sahaja industri tidak dapat membuat sebarang rancangan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi juga tidak boleh membawa masuk jumlah pekerja asing yang diperlukan kerana sepadan telah ditutup akibat pandemik COVID-19. Selain itu, keadaan menjadi lebih teruk apabila warga tempatan sendiri menjauhkan diri daripada industri ini sejak bertahun-tahun lamanya. Kerana pekerjaan di ladang dianggap sebagai pekerjaan 3D, dirty, difficult dan dangerous. Malah, sesetengah orang menyifatkannya sebagai menjatuhkan martabat. Malah, syarikat-syarikat perladangan telah meminta bantuan pihak penjara dan pusat-pusat pemulihan bagi mendapatkan penduduk tempatan untuk bekerja di ladang. Tetapi sambutannya begitu hambar. Negara kini berdepan masalah kritikal apabila kekurangan pekerja di ladang kelapa sawit sejak tahun lalu. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia, MPOC, tanpa tenaga kerja yang cukup, pengeluaran minyak sawit tidak dapat mencapai sasaran negara dan mengakibatkan peladang yang sedia ada perlu bekerja lebih masa. Beberapa peladang mengadu masalah ini dan kami juga telah sempat menumbuhan mereka berkenaan hal ini. Pada pandangan saya, salah satu kesan kekurangan pekerja ladang ialah warga peneroka di Perak akan berebut buruh untuk menuai hasil kelapa sawit. Walaupun pada ketika itu, harga komoditi kelapa sawit bagi 1 tan metrik sekitar RM520 Malaysia menggembirakan hati para peneroka, namun mereka menghadapi masalah untuk menuai hasil kelapa sawit dan menghantar ke kilang kerana kekurangan buruh. Hal ini menyebabkan para peneroka berasa bimbang dan gelisah kerana tidak dapat melakukan hasil tuaian mengikut jadual yang ditetapkan dan proses penyelenggaraan ladang tidak dapat dilaksanakan dengan sistematik. Ini juga menyebabkan hasil tuaian kelapa sawit membusuk kerana proses kerja yang lambat dan penyekatan pengeluaran minyak meningkat. Pada pandangan saya, antara kesan besar mengenai isu kekurangan pekerja ladang ini ialah ianya dapat meruntuhkan sistem sekiranya pengurangan mencecah 80%. Ini adalah kerana pengeluaran hanya dapat mencapai 1/5 daripada paras biasa atau lebih dikenali sebagai BAU level. Kajian mendapati pengurangan buruh sebanyak 30% daripada paras semasa akan menyebabkan pengeluaran menurun hampir separuh yang akan menyebabkan kerugian teruk kepada pengeluar. Kekurangan pekerja di ladang ini memberi kesan kepada pengeluaran buah tandan segar FBB sebanyak 25%. Kerugian tanaman ini telah pun dapat dilihat di kawasan perladangan.
Malaysia baru-baru ini sudah pun kehilangan sehingga 25% hasil minyak sawitnya kerana kekurangan tenaga pekerja. Bagi saya, golongan muda sekarang memilih kerja. Mereka sanggup tidak bekerja di ladang sebab tak minat. Bagi mereka, kerja kat ladang ni menyusahkan dan berat. Kena duduk tengah panas terik dan kena tuai satu demi satu hasil tanaman. Itu apa yang mereka bayangkan. Sebenarnya sekarang dah banyak dah proses yang guna mesin. Semuanya lagi mudah, lagi pantas. Sebagai contoh, sekarang tak perlu nak bajak sawah guna kerbau. Sebab kita dah ada traktor yang buatkan kerja jauh lebih laju dan mudah. Kemudian, mereka ingat gaji tidak tinggi. Gaji sebagai petani atau peladang tak lumayan. Dah buat kerja banyak-banyak, gaji pula tak seberapa. Tapi sebenarnya, sektor peladangan pernah menawarkan gaji yang tinggi untuk kerja-kerja peladangan. Terutamanya kerja menuai. Tapi itu pun masih tidak mampu untuk menarik minat mereka. Masalah ini juga mendatangkan kerugian kepada petani dan peladang itu sendiri. Kerana walaupun sawah, getah, kelapa sawit atau kopi kami berkembang dengan baik, mampu mendatangkan pendapatan yang tinggi sebab permintaan yang banyak, tapi kerana kekurangan pekerja, produk yang kami dapat hasilkan sangatlah terhad, sangatlah sedikit. Jika trend ini berterusan, maka masalah kekurangan tenaga kerja ini akan menjadi makin melarat yang akan mendatangkan kerugian yang besar kepada golongan petani dan peladang. Dan bagi mengulas lebih lanjut mengenai isu ini, bersama saya, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Puan Dini Damia, dipersilakan. Assalamualaikum. Pada pendapat saya, isu kekurangan pekerja di ladang ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan yang secukupnya kepada golongan-golongan muda. Pada peringkat sekolah, guru-guru boleh memberikan pendidikan kepada murid-murid bahawa pekerjaan di ladang tidak harus dipandang rendah. Selain itu, kempen serta pameran boleh dianjurkan di sekolah-sekolah bagi menanamkan minat kepada murid-murid untuk menceburi bidang pekerjaan di ladang. Selain itu, subsidi boleh diberikan kepada pekerja ladang golongan belia maupun golongan muda bagi menggalakkan lebih ramai lagi untuk mengambil peluang pekerjaan ini. Oleh itu, saya berharap langkah-langkah ini dapat dijalankan dengan secepat mungkin agar isu ini dapat ditangani. Ucapan dari Menteri Pertanian dan Industri Makanan Malaysia tadi mengakhiri Buletin Asper. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan video ladang kelapa sawit. Salam hormat dan Assalamualaikum. Hello. Ni saya dari syarikat HRM. Yang nak order beras cat lychee 10 kg tu untuk 300. Untuk stok 300. Ada tak? Oh, ada. Jadi harga berapa satu ya? Apa? RM30? Dah buat apa mahal sangat Dah hari tu harga beras naik, harga sayur naik, harga besi naik. Semua naik berapa gini ingat dia orang kampung Cabiti. Dah tak apalah, harga beras naik pun cuma sebab apa naik. Nak tahu sebabnya apa naik.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan berita bersama saya Zaratina Nur Elia binti Fazli. Video berdurasi 1 minit tersebut jelas menunjukkan berlakunya pergaduhan antara seorang pembeli benih padi dan juga seorang pengedar. Pengedar jelas gagal menyatakan sebab berlakunya peningkatan harga benih padi tersebut. Harga shilling RM35 setiap beg ditetapkan bagi benih padi sah tahun ini dalam usaha untuk mengelak manipulasi dan harga lapangan menerusi kemudian kelapa kawalan oleh berbagai pihak di pintu kilang. Ketua Pengarah Bahagian Kawasan Padi dan Beras Kementerian Pertanian Industri Makanan MAFI Azman Mahmud berkata, keputusan itu diambil setelah pihaknya mengesan beberapa faktor. Faktor pertama, wujudnya penjualan benih padi secara haram oleh ejen atau orang tengah pada pesawah tanpa memiliki lesen yang sah daripada Bahagian Kawasan Padi dan Beras. Faktor kedua pula, harga jualan benih padi juga tidak dikawal sehingga dijual pada harga RM33 hingga RM60 bagi setiap 20 kg benih padi. Di Malaysia, semua penanam padi disyaratkan untuk menggunakan benih padi yang disahkan secara tulen untuk melayakkan mereka menerima insentif penanaman padi. Benih padi ini mestilah diperolehi daripada pihak tertentu yang telah dikhususkan. Tujuan pengeluaran benih padi secara sah adalah untuk memperakukan keturunan genetik dan identiti variasi benih padi yang dikeluarkan. Penggunaan padi secara haram dikatakan ancaman baru terhadap industri beras negara. Baru-baru ini terdapat banyak isu mengenai penggunaan benih padi secara tidak sah atau dikenali juga sebagai benih padi haram disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam media tempatan yang bertajuk Bahana Benih Padi Haram dinyatakan dengan jelas di mana penggunaan benih padi secara tidak sah boleh menyebabkan pengurangan hasil dan berisiko menjadi pemangkit penyakit BPP iaitu penyakit hawar bulir bakteria. Ia bakal menjadi pemangkin kepada penyebaran penyakit tersebut ke tapak-tapak sawah di seluruh negara. Antara faktornya ialah wujudnya orang tengah dalam kalangan orang perseorangan yang menjadi ejen menjual benih padi tidak sah dengan harga yang sangat-sangat tinggi semata-mata untuk mengaut untung mudah. Ini menyebabkan penanaman padi berdepan dengan masalah apabila bekalan benih padi yang lebih daripada mencukupi disembunyikan bagi tujuan itu. Mendedahkan perkara itu, Ketua Pengarah Pengawalan Padi dan Beras Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Azman Mahmud berkata, ejen terbabit didalangi sindiket tertentu telah bertindak menyembunyikan stok benih padi ketika musim penanaman bermula. Katanya lagi, perkara ini menjadi isu besar kerana benih padi kepada sebahagian daripada petani di utara dikatakan hilang sedangkan pengeluarannya sentiasa melebihi keperluan. Azman juga berkata, selain itu, terdapat sindiket yang menghasilkan benih padi sendiri menggunakan kampit putih untuk kegunaan pesawah. Bagaimanapun, katanya, tiada jaminan mengenai kualiti benih berkenaan dan ia berisiko menjejaskan penanaman benih padi di seluruh negara. Faktor seterusnya yang menyebabkan kerajaan menetapkan harga shilling tersebut ialah kerana berlakunya peningkatan harga benih padi. Pesawah mendakwa sebelum ini harga benih padi di kilang ialah RM28 Malaysia bagi setiap 20 kg dan apabila sampai kepada pesawah, ia mencecah harga RM35 Malaysia. Namun, harga benih padi ketika ini naik kepada RM33 Malaysia harga di kilang dan dibeli pesawah pada harga RM38 atau RM40 Malaysia. Lebih malang lagi, sebahagian tempat yang mempunyai bekalan benih yang terhad mengalami kenaikan harga yang melampau sehingga mencapai maksimum RM60 Malaysia sedangkan harga subsidi di pintu kilang sepatutnya hanya RM28 Malaysia. Harga benih padi yang meningkat ini telah meninggalkan beberapa kesan kepada negara. Antara kesan yang berlaku ialah ia menggugat rancangan pengeluaran dan pelaburan terutamanya di kalangan petani kecil yang kekurangan sumber. Ketidakstabilan harga juga mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan kepada petani kecil. Selain itu, kelewatan proses pengagihan benih juga berlaku. Di Jordan Kedah, lebih 50,000 pesawah yang mengusahakan tanaman padi seluas 100,000 hektar di kawasan Lembaga Kemajuan Muda MADA di negeri ini mendakwa berlaku masalah kelewatan bekalan benih padi sah sejak 3 tahun lalu. Pengedar jelas gagal menghantar benih padi yang diperlukan mengikut jadual tanaman ditetapkan oleh pihak MADA dan kesannya terpaksa dihadapi petani yang sudah siap melakukan kerja membajak serta penyediaan tapak sawah. Pengerusi Badan Bertindak Petani MADA, Cik Ani Mat Zain berkata, kelewatan bekalan benih padi tersebut menyebabkan pesawah tidak dapat mengikut jadual penanaman padi yang ditetapkan termasuk mengelakkan musim hujan dan kemarau. Menurutnya lagi, kegagalan pesawah menanam padi mengikut jadual yang ditetapkan akan menyebabkan hasil tanaman padi dan pendapatan mereka merosot kerana bertemu dengan musim kemarau dan hujan.
Perkara yang sama berlaku kepada seorang petani, Syafiq Said. Beliau berkata, pesawah di kawasan PPK 12 Jerlun memerlukan kira-kira 34,000 beg benih padi bagi memulakan musim menanam baru. Namun, pengedar menghantar benih padi ke PPK 12 Jerlun 2 minggu lewat dari tarikh yang ditetapkan oleh pihak PKK. Masalah dengan pembekal menyebabkan musim menanam tidak dapat dimulakan lagi. Berikutan kejadian ini, kerajaan telah mula mengambil inisiatif dalam mengatasi penyelewengan harga benih padi kerana ia telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada negara. Bagi mengatasi isu manipulasi harga dan pengedaran benih padi, MAFI telah melaksanakan pindaan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 Akta 522 di bawah Seksyen 4/2, melantik Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas sebagai pemborong tunggal, kata Tuan Haji Muhammad Fuad bin Yaakob, Pengerusi Pertubuhan Persaudaraan Pesawah Malaysia Pesawah. Nafas wajar dikekalkan untuk menyambung tugas sebagai pengedar tunggal benih padi selagi mana tidak ada perubahan dalam sistem subsidi benih padi kepada sistem terbuka melalui kupon yang lebih baik, bukan kembali seperti sistem pengedaran yang lama. Seterusnya, kata Tuan Haji Muhammad Fuad bin Yaakob mewakili Pesawah, kami mendapati Nafas memang ada kelewatan penghantaran benih padi sah memandangkan Nafas diminta oleh IPB dan MAFI secara ad hoc tanpa diberi masa yang mencukupi sebagai persediaan bagi Nafas. Sejak mula lagi kami berpandangan sistem pengedaran nafas ini perlu dilaksanakan secara berperingkat, bukan secara mengejut. Apapun hakikatnya adalah pengedaran telah selesai dan nafas telah berjaya mengurangkan permasalahan di atas sehingga berakhirnya musim 1 ini. Melalui penelitian kami, tidak ada disalahkan nafas semata-mata atas kelewatan dan isu kualiti benih yang berlaku kerana semua kuota pembekal benih padi dan kelulusan benih adalah ditetapkan oleh IPB dan Jabatan Pertanian. Punca kelewatan adalah daripada pembekal yang diberikan kuota oleh IPB dan kelewatan kelulusan oleh Jabatan Pertanian. Inisiatif seterusnya,
MAFI mengeluarkan lesen peruncit hanya kepada 145 buah pertubuhan peladang kawasan PPK berkaitan tanaman padi di Semenanjung Malaysia. Selain itu, MAFI juga menetapkan harga silin benih padi sah di paras maksimum sebanyak RM35 per beg kepada pesawah tanpa melibatkan tambahan peruntukan insentif kepada kerajaan. Hal ini terjadi kerana isu sama yang berulang pada setiap musim penanaman padi hingga menyebabkan berlaku isu kelewatan penghantaran benih padi dan harga dibeli pesawah tidak dikawal sehingga dijual pada harga RM33 hingga RM60 setiap 20 kg benih padi. Dan akhir sekali, dengan melaksanakan pengawasan kualiti di sepanjang rantaian nilai benih padi sah. Sekian saja berita pada hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Audio Jungle.